Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Untuk topik yang seterusnya pada hari ini bagi bab 1 rangsangan dan gerak balas sains tingkatan 3. Okey, standard kandungan kamu masih lagi sama iaitu tentang sistem saraf manusia. Okey, kalau minggu lepas awak belajar tentang apa yang terkandung dalam sistem saraf, bahagian-bahagian utama. Jadi pada minggu ini awak mesti boleh membuat aliran pergerakan impuls. Okay, daripada mana sampai ke mana bagi dua jenis gerak balas. Okay, jadi ada dua gerak balas iaitu gerak balas terkawal dan juga tindak balas luar kawal. Okay, dah ready? Okay, untuk jenis gerak balas, yang pertama awak akan tengok jenis-jenis gerak balas. Okay, jenis gerak balas ada dua. Okay, jenis gerak balas ada dua. Gerak balas apabila awak melakukan sesuatu gerak balas terhadap apa-apa yang merangsang awak dari perubahan persekitaran luar. Contohnya perubahan cuaca ataupun tiba-tiba ada objek yang sedang bergerak ke arah awak. Okey, itu kita organ deria kita akan merasa, akan mengesan rangsangan itu dan badan kita akan menghasilkan gerak balas. Jadi spesialnya gerak balas ini ada dua jenis. Ingatlah ada dua jenis. Yang pertama tindakan yang terkawal. Kalau terkawal maksudnya macam mana? Maksudnya apabila awak boleh berfikir. Tindakan yang disedari dan dilakukan mengikut kehendak kita. Maksudnya kita fikir dulu baru kita buat. Okey, baru kita bergerak balas. Okey, untuk gerak balas jenis yang kedua ialah gerak balas bagi tindakan luar kawal. Okey, bila sebut luar kawal maksudnya awak tak boleh kontrol dia. Tindakan ini berlaku serta-merta dan tanpa disedari, tanpa sempat berfikir. Pernah tak alami situasi itu? Okey, contoh tindak balas luar kawal ni apabila awak bernafas. Adakah awak fikir dulu kalau nak bernafas? Sekejap tak nak tahan. Bolehkah? Kalau awak tekan hidung, awak cakap sekejap nak tahan, itu adalah gerak balas terkawal sebab awak cakap awak nak tutup hidung nak tahan nafas. Okey, tapi secara semula jadinya waktu awak tidur pun awak bernafas. Okey? Jadi itu adalah tindak balas luar kawal. Dan apa lagi? Tengok gambar tu. Gambar bersih ni. So gambar bersih ni ialah gerak balas yang kita tak boleh kontrol. Bagi tindak balas yang terkawal, contohnya apabila awak nak lari, awak melakukan larian. Dan awak boleh kontrol larian awak, nak laju ke, nak pelan ke, nak berjalan dengan lenggok ke, okay? Nak tulis, nak makan dan sebagainya. Okay, faham tak? Ada dua jenis tindakan bagi gerak balas. Okay, next. Cuba tengok gambar ni. Jadi ada gambar yang pertama dengan gambar yang kedua. Yang manakah tindakan terkawal? Okey, yang ini cikgu nak awak jawab ya. Awak mesti tulis dalam buku awak. Yang mana saya akan tengok jawapan awak. Adakah gambar yang pertama bermain game, tindakan terkawal, ataupun gambar yang kedua? Okey. So kita tengok slide seterusnya. Slide saya tak mau bergerak. Okey. Urutan aliran impuls. Ingat, objektif pelajaran awak hari ini adalah untuk mengetahui urutan aliran impuls. Okey, jadi urutan aliran impuls bermula dengan perubahan yang berlaku dalam persekitaran kita. Jadi perubahan yang berlaku dalam persekitaran kita, kita panggil sebagai rangsangan. Kita tengok gambar yang sebelah kiri ni nak. Okey, rangsangan. Sebagai contoh, cikgu tunjukkan adalah deringan telefon. Okey, deringan telefon. Jadi deringan telefon ini apabila dia berdering, dia akan memberi rangsangan yang dikesan oleh bahagian yang kedua, organ deria kita. Jadi organ deria kita seperti contoh telinga, kita sebut sebagai afektor. Ingatlah, selepas rangsangan, afektor akan mengesan rangsangan. Jadi
afektor ini akan menghantar impuls. Bayangkan macam itulah. Sel saraf tu detect. Sel saraf tu terletak dalam telinga ni, dalam gambar ni, dalam afektor, dan ia akan menghantar impuls ke arah otak. Jadi afektor akan menghantar impuls ke otak. Daripada afektor, dia akan hantar impuls ke otak dan otak akan mentafsirkan, apa dia rangsangan tu. Jadi otak akan memberi pula tafsiran, impuls tafsiran, iaitu dihantar ke efektor. Awak tengok ejaan ya, efektor. Efektor ini adalah otot ataupun kelenjar yang terdapat dalam seluruh badan kita yang mana dia nak hantar isyarat supaya menghasilkan gerak balas. So urutannya ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi gerak balas yang dilakukan oleh orang ini ialah dia reject call. So ini adalah urutan aliran impuls bagi tindakan yang terkawal sebab ia melibatkan ini otak. Otak melakukan tafsiran, otak yang berfikir. So otak adalah sistem saraf pusat. Ingatlah. Ambil masa dulu. Untuk awak berfikir, untuk awak faham rangsangan, afektor, otak, efektor, gerak balas. Ini adalah tindakan luar kawal. Tindakan luar kawal yang saya nak tunjukkan di sini ialah ia dikawal oleh dua bahagian dalam badan kita. Pertama ialah melibatkan medula oblongata. Jadi medula oblongata terletak di bahagian otak kita, di bawah otak, dekat pangkal tengkuk. Medula oblongata. Dan bahagian yang kedua ialah melibatkan saraf tunjang. Ingat lagi tak saraf tunjang terletak di mana? Saraf tunjang tersimpan dalam tulang belakang kita. Start daripada belakang yang keras. Awak boleh rasakan tulang belakang awak. Jadi saraf tunjang apabila melibatkan tindakan luar kawal, ia dipanggil tindakan refleks. So kita tengok apa yang dikawal oleh medula oblongata. Di bawah otak macam sanggul nah. Medula oblongata mengawal denyutan jantung yang berlaku secara automatik, pernafasan, proses peristalsis. Tahu tak peristalsis apa? Tajuk tingkatan 2. Peristalsis ialah proses pergerakan makanan dalam sistem pencernaan kita, dalam salur esofagus. Dan seterusnya ialah remisen air liur. Ini berlaku secara luar kawal yang mana automatik. Dia jadi sendiri. Dan yang tindakan luar kawal jenis yang kedua yang dikawal oleh saraf tunjang, tindakan refleks, yang mana apabila awak contohnya awak terkena benda panas, awak akan cepat-cepat tarik, cepat-cepat tarik tangan. Contoh, ataupun tercucuk jarum, ataupun terkena sesuatu yang sakit, awak akan bertindak spontan. Itu adalah tindakan refleks. So ini adalah contoh gambar proses peristalsis. Kot awak tak ingat. Jadi tengok gambar sebelah kiri ni nak. Ini adalah sistem pencernaan awak. Bila awak telan makanan kat sini, dia akan masuk. So peristalsis dikawal oleh apa? Medula oblongata ke saraf tunjang. Benda berlaku automatik. Setiap masa awak makan, awak telan, awak tak boleh kontrol. Jadi dia melibatkan medula oblongata. So fokus gambar yang sebelah kanan pula. Ini ialah proses pergerakan makanan awak. Disebut peristalsis. Dan ini adalah urutan aliran impuls. Kamera cikgu dia bergerak. Urutan aliran urutan aliran impuls. Awak tengok ya, rangsangan dia adalah objek panas. Kemudian dikesan oleh afektor. Ingat, dekat afektor terdapat organ deria. Ada banyak reseptor rasa. Jadi dia akan mengesan objek panas. Spontan dia akan tarik. Tengok anak panah ni. Selepas afektor, ia akan terus bergerak ke arah
saraf tunjang. Ini gambar saraf tunjang bila kita buat kerata rentas. Dalam tulang belakang awak tu kita potong mendatar macam tu, dia akan nampak macam ni saraf tunjang. Jadi tengoklah, objek panas rangsangan nombor 1, afektor yang kedua, lepas tu terus pergi ke saraf tunjang yang ketiga, tak ada otak dah, dia tak melibatkan otak, tak sempat fikir ni. Dan terus pergi ke efektor iaitu otot di lengan untuk sentak tangan awak. Jadi simple sahaja aliran impuls bagi tindakan luar kawal. Objek iaitu rangsangan, afektor, saraf tunjang, efektor dan gerak balas. Okey, sesi pemikiran kritis. Sementara awak masih lagi macam mengelamun, sesi pemikiran kritis ialah kamu telah mempelajari bahawa otak dan saraf tunjang adalah organ utama yang mengawal gerak balas apabila terdapat sesuatu rangsangan. Ini rangsangan luar dan rangsangan dalam lah. Kisahlah daripada luar ataupun dalam badan awak, tiba-tiba badan awak panas ke, badan awak rasa lapar ke, itu kita punya rangsangan dalam. Kalau rangsangan luar macam perubahan persekitaran lah. Jadi, otak dan saraf tunjang kontrol. Apakah kesannya jika Sulaiman, contohlah Sulaiman, mengalami kemalangan dan disahkan cedera otaknya dan patah tulang belakangnya? Okey, apa jadi? Okey, saya nak awak tuliskan dalam buku latihan awak dan tuliskan huraian yang berdasarkan konsep awak. Jangan sesuatu cari dalam buku, berdasarkan konsep sepanjang awak belajar ni, kepentingan sistem saraf. Okay? Bila otak dengan saraf tunjang rosak, apa jadi? Apa jadi pada gerak balas kita? Apa jadi kepada tubuh badan kita? Okey. So, itu sahaja untuk sesi yang pertama hari ini. Kita sambung pada bab yang seterusnya. Bye. Assalamualaikum.